Apa yang melecehkan kita? Pelajaran sifat 20 itu merosakkan akidah. Sangat keji, sangat keji pelajaran ni. Dari mana? Fi kulli makan. Dia boleh ada pada setiap tempat. Kita jumpa malam ini, Imam Abu Hasan kata, itu bukan akidah Nabi, itu bukan akidah sahabat, itu bukan akidah Imam 4 mazhab, itu akidah sesat Mu'tazilah, Jahmiyah, Haruriyah. Soalan dia sekarang ni, macam mana kita nak beritahu ke orang? Di sekolah-sekolah ustaz duk ajak Tuhan tak bertempat. Pelajaran kita malam ni sangat serius. Kita mesti menyatakan bahawa Allah Ta'ala berada di atas arash, dan arash itu berada di atas langit. Allah berada di atas arash, Allah berada di atas arash dengan berpisah dengan makhluknya. Dan sifat tinggi itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Jadi kitab-kitab sifat 20 tu rupanya duk mengajar akidah Mu'tazilah. Duk mengajar akidah siapa? Jahmiyah. Sufyan ibnu Jahmin. Dia duk mengajar, dia duk memperjelaskan akidah siapa? Akidah Khawarij. Masya Allah. Dahsyat Pak Amir. Jadi bila kita ni nak semayang, kita Allahu Akbar, kan? Macam Ustaz Abdullah Iraqi kata, aku semayang tak tangan atas dada. Tiba-tiba dia berpakat, dia tengok aku, tangan aku duk turun pelan-pelan. Hampa punya pasal lah semua ni. Aku semayang pelik sikit, hampa kata bukan-bukan kat aku. Jadi, katalah kita semayang bertangan atas dada, orang perhati kita. Kita boleh tak turun sikit-sikit demi maslahat diri kita? Boleh. Kita boleh sikit bertaqiyah. Pasal apa? Pasal orang duk kata macam-macam. Kita semayang, hati kita nak gedik jari. Bila mata orang tak tengok, kita gedik. Dia tengok, kita kerah balik. Boleh? Boleh lah. Taqiyah lah sikit. Boleh balon lah. Tetapi dalam akidah, macam mana nak buat? Kita nak kahwin. Maksud kita tu orang tak kahwin lagi lah. Maksud orang tak kahwin lagi. Nak kahwin. Duduk depan Tuan Qadi. Tuan Qadi tanya, apa dah sifat 20? Macam tu, macam mana keadaan kita? Kita nak mengapai benda-benda yang tak ada pada Tuhan. Dia nak suruh kita hafal. Benda-benda sifat 20 itu di antaranya bercanggah dengan akidah Ahlussunnah. Dia tanya kita, hafal tak? Kalau kita kata tak hafal, kita ada problem. Dia tanya kita, Tuhan duduk tak mana? Kita nak kahwin. Bukan kita boleh duduk pibak tertentu hala. Kita boleh habaq tori terang, tapi bakai bini kita, bakai pak mentua kita, mak kita, pak kita, hari itu majlis besar. Adakah kita nak berpura-pura pada menyatakan Tuhan tidak bertempat? Kalau kita berpura-pura kata Tuhan tidak bertempat, antum tengok apa kata Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Kata Imam Abu Hanifah An-Nu'man, kalau kita berpura-pura, orang tanya kita, Tuhan duduk tak mana? Tiba-tiba kita kata apa dia? Qala la a'rifu rabbi fis sama' am fil ardi. Kita kata, aku pun tak tahu Tuhan ni ada kat bumi ke, ada kat langit ke? Faqad kafara. Kafir orang itu. Kafir orang itu. Apa yang melecehkan kita? Pelajaran sifat 20 itu merosakkan akidah. Sangat keji, sangat keji pelajaran ni. Tapi macam mana kita nak buat? Kita hantar anak kita pergi mengaji pondok, nak bagi jadi baik. Dia pergi belajar benda ni. Bahkan di zaman awal Islam, terdapat beberapa perkara yang dianggap terlalu jijik bagi kita. Terlalu jijik bagi kita. Tetapi kita tak boleh halang kalau dia buat sesama dia. Ini kaedah yang dia pakai. Ini perkara yang suci. Dia nak bawa sama-sama dia. Maka kita tak boleh halang. Kalau dia nak guna sama-sama dia, kedalaman-dalaman dia, itu kita tak boleh halang. Tetapi sekiranya dia nak guna untuk menyerang masyarakat kita yang jahil, dan kita kena sedar masyarakat kita ni ada kejahilan. Kerana dalam masalah ilmu akidah, terang-terang kita sebutlah, kita orang Melayu dan kebanyakan dunia Islam mengaji akidah ni berdasarkan kepada mengaji sifat Tuhan saja. Mereka tak belajar tentang nama-nama Tuhan. Ini jadi masalah.
Padahal pengajian akidah ini bukan sahaja sifat-sifat Tuhan. Termasuk juga kita kena tahu makna nama-nama Tuhan tiap-tiap satu itu. Oleh kerana orang Islam, pengajian tauhid ini dipengaruhi di zaman kerajaan Abbasiyah. Zaman ilmu akidah dipengaruhi oleh falsafah. Perbincangan banyak tentang sifat Tuhan. Orang Islam di masa itu sudah kenal Tuhan. Oleh kerana ahli falsafah bermain tentang sifat Tuhan, maka perbincangannya tentang sifat Tuhan. Sampai hari ini pun seluruh kampung, seluruh desa belajar sifat Tuhan. Tak belajar tentang nama Tuhan. Sekiranya masyarakat Islam mempelajari Al-Asma'ul Husna, nama Tuhan dalam pengajian mereka, saya merasakan kita boleh lawan arus ini. Adakah dalam masyarakat kita yang jahil, yang tak tahu sifat-sifat Tuhan ini, kita mengizinkan dia membawa perkara yang boleh mengelirukan masyarakat Islam ini? Sudah tentulah berdasarkan kepada kaedah-kaedah syarak tadi, kita boleh halang. Dalam masa yang sama, wajib kita betulkan pendidikan agama itu sendiri, untuk mengajar masyarakat kita tentang nama-nama Tuhan. Berlaku satu zaman dalam sejarah Islam, zaman kerajaan Abbasiyah. Apabila kerajaan Abbasiyah, khususnya di zaman Al-Ma'mun, menterjemahkan buku-buku daripada bahasa asing, buku perubatan, buku ilmu astronomi, ilmu algebra, hisab, ilmu pertanian, perubatan, tak jadi masalah. Yang jadi masalah, mereka menterjemahkan ilmu falsafah, ilmu mantik dan falsafah, ilmu menggunakan akal semata-mata, daripada Greek dan Parsi. Maka lahirlah kalangan masyarakat Islam, mereka yang membahas sifat-sifat Tuhan yang menggunakan akal. Lahirnya mazhab Mu'tazilah, mazhab Jabariyah, mazhab Qadariyah. Takdir ini, adakah bagi qada dan qadar, di mana kuasa hamba, di mana letaknya kuasa Tuhan? Nak bahas, nak bagi kuasa hamba, kuasa Tuhan berapa banyak? Ini benda yang akal manusia tak mampu. Bahas tentang wujud Tuhan. Wujudnya adakah zat ataupun sifat. Bahas tentang itu saja. Kemudian qadim dan azali. Qadim ialah sedia kala dalam perkara yang mawjud, perkara yang ada. Azali, perkara yang ada dan perkara yang tiada. Ada ulama mengatakan qadim ni boleh, yang ada tak ada pun boleh. Duduk bahas pasal ini. Kalau kita buka kitab-kitab tauhid, penuh dengan masalah-masalah ini. Sehingga belajar sifat Tuhan tak faham sifat Tuhan. Ini yang berlaku dalam masyarakat awam. Kita melihat bagaimana masyarakat kita, pernah zaman darurat dulu, ada orang Melayu ikut komunis. Ikut komunis, semakin terawih dalam hutan. Padahal komunis ini tolak Tuhan. Ini puncanya kerana mengaji sifat 20 tapi tak faham tentang ketuhanan, menerima ideologi-ideologi yang bukan Islam. Sebagai contoh ini, sebagai satu contoh, menggunakan akal. Maka ulama-ulama kita telah mengadakan satu batas sejauh mana falsafah boleh digunakan untuk mengkaji sifat Tuhan. Maka lahirlah mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah yang mengatakan sifat Tuhan 13 saja, sebagai contoh. Maturidiyah mengatakan sifat Tuhan 20. Termasuklah kaunuhu itu. Ada kuasa itu sifat, keadaan yang berkuasa. Kuasa satu sifat, keadaan yang berkuasa sifat ataupun tidak. Duduk bahas pasal ini. Ini tenggelam dalam ini. Dengan sebab itu kita melihat di kampung-kampungnya, kata orang sampai lebu kitab tu. Dia mengaji pasal ni, pasal sifat ni, duduk bahas. Tapi tak faham. Sekadar dia baca saja. Dalam masa yang sama kita meninggal Al-Asma'ul Husna. Nama-nama Tuhan, Allah apa makna, Ar-Rahman apa makna, Ar-Rahim apa makna, Al-Qahar apa makna, Al-Ghafur apa makna, apa maksud dia. Dan sebab itulah pada timbul kalimah Allah,
kita jadi bercelaru kerana kita tidak memahami nama-nama Tuhan tiap-tiap satu. Bukalah kitab-kitab tauhid yang di pusat-pusat pengajian. Ini kerana kitab ini dikarang di zaman Abbasiyah. Padahal orang Islam di zaman dahulu sebelum zaman Abbasiyah ini, mereka mengkaji sifat-sifat Tuhan dan nama-nama dia mengikut yang ada dalam Al-Quran yang dihuraikan oleh ulama. Itu sahaja. Masa itu tak ada pengaruh falsafah. Yang jadi masalahnya bila ada pembaharuan yang dibuat oleh Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim buat pembaharuan dalam masalah pengajian ini, balik semula kepada salaf, maka berkelahi ini kaum muda balik. Ini kaum muda Wahabi tak Wahabi. Padahal semuanya di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Wahabi pun ahli sunnah, Asy'ariyah pun ahli sunnah, Maturidiyah pun ahli sunnah. Tetapi duduk bahas, yang ini sesak, ini sesak ini. Akhirnya kita tak tahu makna satu yang benar. Bercelaru. Ini kecelaruan yang timbul di dalam masyarakat. Dan saya rasa kalimah Allah ni kalau sekiranya orang kita diajar al-asma'ul husna satu-satu itu, sudah tentulah kita boleh menangani masalah ini. Bahkan di sana ada ulama, itu Imam Al-Bahaqi mengarang kitab Al-Asma' was Sifat. Ada kitab Al-Asma' was Sifat yang menghuraikan nama-nama Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Tetapi kitab ini tak diterjemah dan tak diajar, tak jadi teks kepada masyarakat kita. Ini jadi masalah. Bila datangnya perbahasan tentang masalah agama lain menyelinap masuk ke dalam pemikiran agama kita, nampaknya benteng akidah generasi kita tak kuat. Sebab apa? Kerana mereka tidak didedahkan kepada akidah Nabi. Mereka didedahkan kepada falsafah Greek dan Yunan. Ini suatu realiti. Falsafah ini telah menyebabkan akidah itu dibahas sehingga keletihan. Sebab itu, kembali kepada perbahasan tentang sifat tauhid Allah Ta'ala, uluhiyah, rububiyah, asma' dan sifat. Jangan bazirkan lagi masa dengan 20 ni, sehingga nanti ada satu makcik di Kelangkawi tu 70 tahun tak solat dia. Kerana ustaz kata lagi tak hafal sifat 20, solat tak sah. Kita kata Abu Bakar pun tak hafal yang 20 tu. Umar pun tak ada lagi zaman tu nak hafal. Ketika Abu Hasan Asy'ari menyusunnya, dia menyusun beberapa sifat saja. Kemudian setelah sifat itu pergi ke Afrika, baru disusun sehingga 20. Maka berlaku perbahasan antara golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah, sama ada nak letakkan 13 ataupun 20. Kalau anda kata siapa yang tak percaya cukup 20, tak sempurna iman, maka sebahagian Abu Hasan Asy'ari 13, maka dia pun ada masalah. Tak ada dalam buku Imam Syafi'i 13 dengan 20. Zaman dia tak timbul lagi benda ni. Habis tu apa nak tahu apa sifat Tuhan? Macam saya kata tadi, sifat Tuhan segala yang sempurna, sifat Allah Azza wa Jalla. Segala yang lemah, kekurangan dan kecacatan bukan sifat Allah Ta'ala. Tak payah kira 20 wajib 20 lawan. Nanti Allah Ta'ala ada, lawan-lawan dia ada. Itu yang masuk Islam pening. Mula-mula dia ada, kemudian lawan tak ada. Mula-mula dia dengar, lawan-lawan dia pekak. Ada pula yang tolong kira 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus, jadi 41. Kira pula dengan la ilaha illallah campur darah, oh sama 41. La ilaha illallah datang pada zaman Nabi, sifat ni tak muncul lagi.